Assalamualaikum, nama saya Amir Zain bin Abdul Razak. Nombor pelajar saya adalah 2021-499558. Hari ini saya ingin membentangkan tentang analisis sistem. Untuk edisi banjir kali ini, kami telah melakukan analisis sistem daripada sudut perspektif kerajaan serta masyarakat. Analisis sistem adalah apabila kita menganalisis perkara yang dilakukan oleh kerajaan dan masyarakat apabila berlakunya banjir di Malaysia. Sebelum berlakunya bencana alam banjir pada 17 Disember 2021, Jabatan Kebajikan Malaysia ataupun JKM, mereka telah menyediakan wang sebanyak 1.3 juta ringgit. Walau bagaimanapun, kerajaan dan masyarakat telah pun bersatu untuk menolong rakyat yang terjejas disebabkan banjir ini. Contohnya, masyarakat di Selutong telah pun bersatu untuk menolong mangsa banjir dengan menyediakan makanan, pakaian dan lain-lain. Selain itu, kerajaan juga memberikan wang terbesar kepada mangsa-mangsa banjir. Mereka telah menghulurkan wang sebanyak RM10,000 kepada setiap keluarga yang terkorban disebabkan banjir ini. Mereka juga memberikan pengecualian bayaran balik pinjaman selama 2 bulan kepada usahawan dan peminjam. Seterusnya, di Negeri Sembilan, iaitu di kawasan Jelebu, mereka telah mengalami banjir kilat pada 29 Disember 2021. Perkara berikut merupakan salah satu bencana alam yang terburuk yang pernah dialami oleh Malaysia selama 50 tahun. Akhir sekali, kerajaan juga menggunakan wang sebanyak 6 juta ringgit untuk menguruskan sampah sarap pada 31 Disember 2021. Menteri Besar Selangor iaitu Datuk Seri Amiruddin Syari, dia telah menerangkan bahawa kutipan sampah telah pun dikutip sebanyak 20,000 tan dan dijangka perkara tersebut akan meningkat. Berikut adalah keadaan ketika banjir melanda Malaysia. Nah, sekarang saya akan menghuraikan perkembangan banjir edisi 2021. Sebenarnya segalanya bermula pada 16 hari bulan Disember apabila negeri Kelantan dan Terengganu menerima amaran jingga oleh Bank Malaysia. 2 hari setelah itu, 4 mukim di negeri Kelantan dibanjiri air dan Terengganu mengalami trend air menaik. Pada hari yang sama, lebih kurang 5,000 mangsa ditempatkan di 131 buah PPS akibat kenaikan paras air melepasi paras bahaya di 19 buah sungai di negeri Pahang. Dalam pada itu, 5 buah stesen hujan di daerah Jelebu, Negeri Sembilan telah merekod taburan hujan melebihi 100 mm. Pada 19 hari bulan pula, kenaikan paras air yang melampau telah menyebabkan 25% air terpaksa dilepaskan oleh sebuah empangan di Lembah Kelak. Banjir di Melaka pula menunjukkan 27 kawasan di 3 buah daerah di negeri itu terjejas. Pada 2 Januari pula, 2 Januari menunjukkan peningkatan mangsa banjir di sekurang-kurangnya 6 daerah di negeri Sabah. Pada 3 Januari pula, sebanyak 7 daerah di negeri Johor terjejas. Ini sekaligus menunjukkan betapa kritikal dan teruknya keadaan banjir pada ketika itu. Keadaan banjir mula surut pada 20 Disember apabila beberapa sungai di negeri Kelantan menunjukkan aliran air menurun. Di negeri Terengganu, banjir di Dungun berjaya pulih sepenuhnya. Suka untuk saya ingatkan bahawa 26 Disember menunjukkan keadaan genting di negeri Selangor berjaya memberi nafas lega apabila 177 daripada 186 kawasan mula surut. Selain daripada itu, penurunan mangsa banjir pada 6 Januari di negeri Johor berjaya menunjukkan keadaan banjir di negeri itu semakin pulih. Negeri Sabah pula berjaya pulih sepenuhnya apabila semua mangsa di PPS dibenarkan balik. Dan itu semua terjadi pada 8 Januari. Dan akhir sekali, banjir edisi 2021 jaya melabuhkan tirainya apabila PPS terakhir DSK Seri mendapat Jasin Melaka tamat beroperasi. Demikianlah kronologi banjir edisi 2021. Berkaitan dengan isu banjir, boleh menjejaskan kemajuan sosial masyarakat. Dengan terjejasnya kemajuan sosial masyarakat boleh dibahagikan kepada 2 bahagian, sama ada impak positif ataupun impak negatif. Impak negatif yang boleh dikemukakan dengan terjejasnya kemajuan sosial masyarakat akibat banjir ini adalah
dari segi pengurusan mental dan emosi mereka. Hal ini diberikan kerana tanpa pengurusan emosi atau mental yang baik, masyarakat tersebut sukar untuk beradaptasi serta melakukan keputusan yang tepat, cekap dan bijak dalam menangani isu banjir ini. Selain itu, terdapat juga impak positif yang boleh dikemukakan dengan terjejasnya kemajuan sosial masyarakat dalam menghadapi bencana banjir ini. Salah satunya kesan baiknya adalah boleh memupuk perpaduan dalam masyarakat tersebut. Tidak kira bangsa, kaum, agama dan kepercayaan. Hal ini demikian kerana hal ini boleh menyebabkan masyarakat tersebut membantu satu sama lain, tidak kira bantuan dari segi kewangan, pembersihan serta kewangan. Maafkan saya, kewangan, pembersihan serta penyelamatan. Hal ini boleh diambil contoh dengan masyarakat India yang saling membantu masyarakat Melayu Islam dalam membersihkan masjid yang terkena ataupun yang mengalami dampak akibat banjir. Selain itu juga masyarakat Melayu Islam yang turut serta membantu masyarakat India dalam melakukan pembersihan kuil akibat dampak dari banjir ini. Saya akan membentangkan elemen 4 untuk tajuk kumpulan kami, iaitu kebudayaan merentas etnik. Kumpulan saya telah melakukan penyelidikan di laman web dan juga di aplikasi YouTube. Kami telah jumpa temu duga mangsa banjir yang berlainan bangsa dan juga pengalaman seorang individu yang telah melalui bencana ini. Sebagai contoh, kami telah menemu duga mangsa banjir yang berbangsa Melayu yang mengatakan bahawa perkara ini ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan beliau redha akan bencana ini. Terdapat juga bangsa India yang meluahkan perasaannya dengan mengatakan tiada bantuan yang diterima sehingga paras air cecah bumbung rumahnya. Beliau hanya bermohon agar keselamatan keluarganya. Akhir sekali, komen dari seorang individu yang berbangsa Cina berasa dirinya dan suaminya sebagai beban terhadap anak perempuannya kerana tidak dapat memberi tempat tinggal yang lebih selesa dan selamat. Beliau juga berkata bahawa ahli keluarganya yang lain tidak dapat menolong kerana kebanyakan jalan dilimpahi dengan banjir susulan air yang melimpah dengan deras. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Menjawab sosial kepada masyarakat. Jurus kepada banjir yang melanda pada Disember 2021 telah memberikan impak yang besar kepada masyarakat dalam banjir ini. Namun, terdapat 3 golongan yang sanggup mengerahkan tenaga, masa serta sumbangan mereka kepada masa banjir yang memerlukan. 3 golongan yang sanggup membantu golongan yang tertimpa musibah ini ialah golongan sukarelawan, golongan selebriti serta golongan atlet negara. Bagi golongan sukarelawan, walaupun mereka amat sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan dan pertubuhan mereka sanggup menolong dengan mengirimkan barang-barang dan bantuan-bantuan dari segi makanan, minuman dan barangan kering. Bagi golongan selebriti pula, walaupun mereka sibuk dengan realiti serta kreativiti dalam bidang mereka juga tidak berberat hati untuk menolong masa-masa banjir yang terkesan melalui pertubuhan mereka sendiri secara individu ataupun secara rahsia. Bagi golongan atlet pula, golongan mereka tidak mensia-siakan kemahiran mereka yang ada dengan berbakti pada masa-masa banjir dengan mengalihkan barang dan makanan. Mereka tidak mengeluh dengan usaha mereka untuk membantu orang yang kesusahan seperti misi ini. Kesimpulan yang boleh dinyatakan ialah rakyat Malaysia tidak memandangkan populariti dan status mereka sebagai dinding berpisah bagi membantu orang lain, tetapi mereka cuba memandang dan mendalami kesusahan orang lain dalam menghadapi musibah dan bencana yang menimpa bumi ini, serta keprihatinan dan kebaikan seseorang tidak dilihat berdasarkan rupa paras dan kesempurnaan seseorang, tetapi dilihat dalam lubuk hati keikhlasan dan keprihatinan terhadap kesusahan masyarakat. Sekian daripada saya. Terima kasih.